Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya ingin bercakap tentang 5S. Apa yang kita faham berkenaan 5S? Merupakan satu kaedah pengurusan yang dipelopori oleh pihak industri di Jepun. Apa tujuan dia? Untuk melahirkan tempat kerja yang selesa, kemas dan selamat. Dan juga dalam persediaan kerja kita dapat lihat kualiti secara sistematik dan praktikal. Jadi pelaksanaan amalan 5S juga dapat kita lihat dapat menjimatkan kos dan memudahkan proses kerja. Okey, apa itu 5S? Kalau kita tengok apakah 5S, ia merupakan satu amalan budaya dari masyarakat Jepun. Dia memfokuskan kepada kerja yang berkualiti. Dan perkara ini telah pun diamalkan di dalam industri-industri di dalam Jepun kalau kita lihat, dan juga sekarang orang dah mula menerapkan nilai-nilai ini. Apa yang dikatakan 5S ini? Kalau kita tengok S yang pertama, dalam bahasa Jepun dia panggil Shiri. Apa itu Shiri? Bahasa Malaysia kita panggil sisih, bahasa Inggeris kita panggil short. Dan juga apakah S yang kedua? Dalam bahasa Jepun Shitun, bahasa Melayu kita panggil susun, dan bahasa Inggeris systemize. Dan yang ketiga siso, iaitu sapu, dalam bahasa Inggeris adalah kita panggil sweep. Dan yang keempat adalah shikesu, seragam, dan juga dipanggil standardize. Dan yang kelima kita panggil shisuke, sentiasa amal, dalam bahasa Inggeris self discipline. Okey, apa yang kita dapat lihat lagi, apakah yang dimaksudkan dalam 5S ingin saya huraikan di sini. Yang pertama, apa yang kita maksudkan sisih? Iaitu kalau kita lihat ni, sisih ini adalah mengasingkan barang atau dokumen yang tidak diperlukan di tempat kerja untuk disisihkan dan dilupuskan secara sistematik. Apa yang kita lihat seperti gambar yang telah dipaparkan. Kita ingat pekerja tengah membersihkan. Jadi barang-barang yang tidak diperlukan, jadi pekerja-pekerja tengah buang barang-barang yang tidak diperlukan. Barang-barang yang masih diperlukan, yang tidak perlu di tempat kerja, dia hantar pulang ke store. Dan kita cuba minimum semua peralatan-peralatan nak digunakan di tempat kerja. Okey, apa yang dikatakan yang kedua, susun? Iaitu menyusun barang-barang yang diperlukan secara teratur dan sistematik supaya ianya mudah diambil dan dikembalikan ke tempat setelah digunakan. Jadi kalau kita lihat gambar yang kita paparkan, file, kita ambil satu contoh yang sungguh mudah, file. Jadi file itu berada di tempat dia. Jadi apa yang kita lihat di situ, nombor satu dari segi color dia. Kita bubuh color pada file tersebut. Mungkin file itu menunjukkan file-file warna oranye adalah safety. Dan juga kita memberi nombor pada file tersebut. Dan kita nampak kita letak palang di situ. Sekiranya satu file telah dikeluarkan daripada kawasannya, kita tahu file itu tidak berada di tempatnya. Jadi kita boleh dapatkan balik dan letakkan di tempatnya. Jadi apabila kita memerlukan file tersebut, jadi kita dapat mengambilnya dalam masa 30 saat. Katalah saya nak file emergency response team. Saya lihat nombor 3. Saya pergi nombor 3 yang saya ambil. Begitu mudah. Itulah dinamakan susun, contoh yang dapat kita bagi. Okey, 5S yang ketiga adalah sapu. Apa yang kita dapat lihat ini, sapu adalah penting dalam 5S ini. Kalau kita tengok, yang pertama adalah sisir, yang kedua kita susun, yang ketiga sapu. Kalau kita dapat buat tiga perkara ini adalah nampak telah pun berjalan, 3S telah berjalan. Apa yang patut kita tekankan dalam sapu ini adalah membersihkan dan memeriksa tempat kerja secara berkala dan menyusun supaya tiada habuk atau kekotoran di atas lantai, mesin dan peralatan. Apa yang kita lihat di dalam gambar yang dipaparkan, kawasan ini telah pun dibersihkan. Jadi kita boleh rancang supaya ia diatur secara gotong royong seminggu sekali supaya keadaan tempat lebih bersih. Dan yang keempat, apa S yang keempat? Seragam atau standard. Apa yang dikatakan seragam ini? Mengekalkan tahap piawaian penyusunan tempat kerja yang tinggi dengan menekankan kebersihan dan kekemasan pada setiap masa. Apa yang kita lihat seragam kalau di tempat kerja kita ada signage
yang sama di semua kawasan. Apa lagi kita dapat lihat? Label semua peralatan. Jadi kita dapat mengenapasi peralatan-peralatan yang berada dalam store. Dan kita mengadakan sistem color coding. Jadi sistem color macam-macam yang dapat kita adakan. Kita boleh membuat pemeriksaan bulanan, mengadakan color-color yang tertentu. Itu di antara seragam. Yang akhir sekali adalah sentiasa amal. Sentiasa amal seperti budaya lah. Apa yang dikatakan sentiasa amal? Melatih pekerja mematuhi sistem persediaan berkualiti secara berterusan supaya ia menjadi amalan dan budaya kerja dalam organisasi. Jadi perkara ini dah jadi sentiasa benda-benda yang kita amal setiap hari. Contohnya kalau di tempat kerja, di kawasan construction, apa yang kita perlu buat? Sentiasa memakai PPE di tempat kerja. Apa PPE yang kita pakai di tempat kerja? Seperti helmet, kita kena pakai. Sekarang ni kita dah tetapkan kena pakai vest dan juga kasut keselamatan. Dah jadi satu amalan yang dah jadi budaya kita. Dan juga tempat kerja kita dibuat pemeriksaan harian. Dan juga sebelum mulakan kerja kita akan buat pre-task talk dia panggil. Dan juga selepas kerja kita akan mengadakan housekeeping supaya perkara ini sentiasa diamalkan setiap hari. Inilah dinamakan sentiasa amal ataupun budaya. Jadi apa yang kita lihat sini, kenapa 5S diperlukan? Mengapa? Jadi yang pertama, tempat kerja lebih bersih dan tersusun. Tempat kerja lebih selamat. Yang kedua, hasilnya mudah dilihat oleh semua orang, menjana pemikiran kreatif kaki tangan, meningkatkan disiplin secara semula jadi. Yang ketiga, kaki tangan berbangga dan menghargai tempat kerjanya. Keempat, meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap perkhidmatan yang diberikan. Jadi kesimpulan akhir ingin saya perkatakan adalah apakah 5 perkara utama yang diberikan fokus dalam 5S. Yang pertama adalah kebersihan. Yang kedua adalah kekemasan. Yang ketiga adalah kemudah kesanaan. Keempat, keselamatan, dan akhir sekali yang kelima adalah komunikasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang kita dapat lihat 5S ini adalah satu budaya masyarakat Jepun. Abang tengok hidung dua tu Yang kedua susun dan yang ketiga sapu. Apakah katakan? Jangan pandang saya. Jangan pandang. Safety first dan always. Tu baik ke? Terima kasih menonton channel Captain Safety. Jangan lupa support channel ini dengan tekan button subscribe kerana ia percuma sahaja. Like video ini serta share kepada kawan-kawan anda supaya informasi ini dapat diamalkan. Safety first dan always.